Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu Seram. Tempat penginapan menjadi fokus utama kepada sesiapa saja yang ingin ke sesuatu destinasi atas tujuan yang tertentu. Sama ada atas tujuan percutian, majlis kenduri, urusan kerja dan sebagainya. Kini homestay menjadi rujukan dan perhatian orang ramai kerana mungkin bajet yang mampu sewa selain daripada hotel. Tapi silap perlu juga beringat-ingat kerana kiranya tersalah pilih homestay, kita akan menginap dengan tetamu lain yang tak diundang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizal Wan Ramli atau lebih dikenali sebagai Abang Wan akan berkongsi cerita dan pandangan kepada anda di dalam cerita hantu seram Shock Podcast berkaitan dengan homestay. Bila kita sebut tentang homestay, ialah satu rumah yang ditinggalkan pemiliknya yang telah berpindah dan dijadikan rumah lama sebagai rumah penginapan. Selalunya rumah penginapan ini akan disewakan oleh puak bertanggak daripada majlis kenduri dan seumpamanya. Jadi bila rumah lama ini yang tidak berpenghuni akan dikaitkan dengan jin, iblis ataupun jembalang. Jadi untuk itu bersama dengan Abang Wan juga untuk episod kali ini Abang Wan ditemani oleh seorang yang istimewa, iaitu Encik Linkish. Hai Linkish. Hai Abang Wan, apa khabar? Khabar baik. So, apa aktiviti terbaru boleh dikongsikan Linkish? Aktiviti kerjaya. Okey, sekarang saya tengah fokus saya punya perniagaan. Ya. Selain daripada program-program TV ataupun movie. Ya. Dah hebat sekarang pelakon. Kita bersama dengan kita pelakon hebat Linkish ya. Tak adalah. Ini yang abang suka lihat kejayaan rakan-rakan di dalam industri. Tapi selain daripada itu, kita ada juga sebagai kita manusia biasa, kita akan mengalami satu-satunya laluan-laluan hidup yang diuji dengan cerita-cerita seram, kisah-kisah yang pengalaman kan. Jadi pengalaman yang tidak diundang. Betul. Itulah benda ini kita nak kongsikan juga. Linkish ada pengalaman ke bila kita kaitkan dengan homestay? Apa yang boleh dikongsikan? Okey, salam kepada semua yang peminat Shockcast. Terima kasih. Okey, sebelum saya kongsi pengalaman, saya nak membagi tahulah ni yang pendengar-pendengar ni, yang kita pernah buat projek PVT. Satu program Tamil, juga dikenali sebagai satu program misteri ataupun paranormal yang pertama kita buat dalam Tamil. So masa tu ada satu episod kita buat PVT ni, program ni, kita bukan, ada yang katalah ini setup, tapi bukan setup. Setiap program yang kita buat dalam PVT ini, setiap episod ni kita masuk kawasan-kawasan yang dikatakan ataupun dikenali kawasan keras, ataupun ada berkaitan dengan alam lain. Kita di sebaliknya lah. Iya, kita tak boleh katakan itu kawasan hantu, tak boleh katakan kawasan jin, tak boleh katakan kawasan tak bagus, tapi juga ada yang bagus. So kita kita kena buat research dulu, sama ada itu kawasan
tak baik ke atau kawasan baik, dengan dia udah kata dengan alam yang baik. So setiap kali kita sebelum masuk masuk sesuatu kawasan, kita akan research. So yang research ni selalunya dikendalikan oleh kita punya pre-production punya team. So dalam beberapa episod ni, lepas beberapa episod, saya pula ada panggilan daripada saya punya event organizer. Dia kata dia ada carnival di Pahang, Star Mall Pahang Mentakap. So saya sebagai pengacara dan nak buat persembahan pentas, so saya terpaksa lah postpone masa syuting tu. Saya bagi tahu saya punya team dengan director saya minta izin nak pergi program tu untuk 5 hari. So director dengan production dia orang suggest, okay, Abang Linkesh boleh pergi. So dalam masa 5 hari ni kita akan buat pre-production dengan post-production. Pre-production tu untuk shooting yang kita nak buat, yang encounter yang akan datang. So setiap episod ni ada encounter dan juga slot hosting, di mana saya akan explain benda-benda yang saya rasa, pengalaman saya dengan penonton. So dia orang nak satu studio, bukan setup. Untuk cut cost ni dia orang nak satu studio yang penuh dengan barang-barang antik, barang-barang yang unik, yang lebih dengan orang kata apa, handmade, diperbuatan daripada tangan, bukan mesin ke apa. Terutamanya barang-barang yang antik, lama, jarang jumpa, vintage. So dia director dengan creative head, dia orang nak plan studio tu penuh dengan barang antik yang berwarna coklat, more on barang-barang buatan kayuan, dan juga nak buat lighting kuning bagi hosting ni lagi deep, lagi terperinci. So penonton ni boleh rasa dapat rasa kesan seram tu. Iya. So dia orang tengah cari museum, kedai-kedai yang jual barangan antik yang berkaitan dengan buatan kayuan semua. Akhirnya kita jumpa satu di Perak, Ipoh, satu lagi di Bukit Mertajam. Di Bukit Mertajam ni dia pemiliknya seorang Chinese. Dia ada 2 land, tanah dianya sendiri. Dia bina hanya untuk menjadikan tempat museum. Satu lagi dia jual barang-barang antik. So dia orang sudah prepare dengan team kita. So semasa saya ada di Pahang, dia orang sudah prepare semua benda ni. Dia orang pergi sewa homestay, satu homestay di satu taman di Sungai Dua, seberang Perai. Seberang Perai. So masa tu kan, lepas saya habis saya punya program, saya dah kembali ke shooting balik. So saya bagi tahu saya director bagi saya location, you terus datang lah. So sebab saya asal daripada Sungai Petani, so Sungai Dua ni saya tahu lah kawasan dia, saya biasa, saya tahu saya belok tu. Iya. So saya tahu, saya sudah balik homestay tu, saya cari homestay tu, saya sudah masuk. Masa saya masuk homestay tu pukul dah tengah malam lah, dah pukul 1 lebih. So bila saya masuk ni, saya tanya bilik mana saya nak tinggal. Dia orang kata, bang, bilik ini, rumah homestay ni milik seorang Melayu yang beragama Islam. So memang luas. Bilik ada 6 bilik. 6 bilik. 2 bilik itu, yes. 2 bilik itu ada ni apa, bilik mandi, attach bilik mandi ya. So dia kata, abang nak pilih lah. Saya kata, okey, siapa tidur bilik mana? Dia kata, tak ada, kita laki-laki semua tidur satu bilik saja. Dalam bilik itu, dalam rumah tu agak-agak 15 orang. Kita punya tim kita ni tinggal dalam rumah bilik tu. Dia orang ambil satu bilik, dia orang tidur dalam bilik itu saja. Saya kata, ada banyak bilik, tingkat bawah pun ada, tingkat atas pun ada. Kenapa semua orang nak cram satu bilik? Satu bilik. Dia kata, tak adalah bang, kita sembang-sembang, kita masuk. Dia orang kata, okey, kalau abang nak enjoy, nak minum arak ke apa, baiklah bilik kita. Saya kata, tak boleh. Yang pemilik rumah tu tak bagi tahu ke ni rumah orang Islam, tak boleh. Dia kata, dia tak bagi tahu. Dia kata kasih bersih. Tapi kalau nak minum arak tu luar rumah, tapi kita okeylah, cincai-cincai, nanti kita keluar, kita kasih clean, bersih kembali. Saya kata, you mau enjoy, tapi pastikan jangan busukkan nama. Itu je. So saya kata, saya tak mau lah naik bilik atas, nanti turun. Kita stay pun bukan nak stay enjoy. Kita stay nak bawa syuting. Pagi keluar, malam baru balik, nak tidur. So saya kata, okeylah, saya ambil attachment bilik, yang saya kena boleh bangun terus pergi mandi. Ada toilet sekali. Ya, sekali. So saya ambil lah bilik yang akhir sekali, sebab tenang,
Tak ada orang kacau. Orang kalau atas dia orang sembang pun kita tak dengar. So Yalah. sunyi kan. So bila saya tidur bilik tu, masuk bilik tu, tak sampai 1 jam saya sudah tidur, saya boleh rasa macam ada orang dia melintas saya. Oh, dia langkah. Dia langkah, ya. So saya boleh rasa ada orang yang melangkah masa saya Atas tidur. katil tu. Atas katil. Oh. Lepas tu saya buka mata, bukan buka penuh lah, saya tengok ada apa benda. Saya kata, mungkin ada budak-budak masuk bilik ke apa. Saya tak rasa apa. Lepas tu saya tidur. Pintu bilik tak kunci? Dah kunci dah. Dah kunci? Dah kunci. Ah. Pintu bilik tak buka. Okey. Tapi saya boleh rasa ada orang melangkah saya. So saya kata okey lah, mungkin rumah baru, lagi saya letih travel. So mungkin lah. Mungkin dengan, perasaan lah. Ya, mungkin pasal keletihan. So minda tak tenteram. So saya tidur lah, sambung tidur. Dalam masa malam yang sama. pagi sampai pagi tu, saya dah 2-3 kali saya rasa ada orang melintas, melangkah saya. Lepas tu pagi kita pergi shooting, buat lighting semua, kita buat shooting, kita buat recording. Memang recording tu memanglah fun sebab barang-barang yang kita antik semua tu pun kita memang shock tengok barang antik. Lepas tu semasa balik tu, budak-budak tu semua kata, jaga bilik. Dia orang ada macam dia code word dia. Dia kata okey, pergi mandi, jangan pergi mana-mana, terus masuk bilik jangan bilik lain. So saya tanya, rumah tu besar, 2 tingkat. Production bukan nak jimat duit. Dia memang orang kata apa, generous. Dia Iyalah. ambil sewa satu rumah yang besar. Dah sewa satu rumah. Kan? Lagi ada laman tepi. Yalah. Ada laman tepi. So kenapa you nak satu bilik saja? Tak bang, kita duduk satu bilik, boleh sembang-sembang. Lagi kita ni muda-muda kan. Bolehlah ada cerita-cerita lah pasal wanita ada, girlfriend punya ada isu family ada, boleh sembang pasal politik, macam-macam lah dia orang sembang. Okay. Abang tak sunyi ke beli tu seorang-seorang? Saya kata saya suka duduk sunyi. Saya tak boleh dengar banyak bunyi, saya tak boleh dengar bising, saya tak boleh dengar. Lagu pun saya dengar lagu yang melodi je, yang boom tu semua saya tak boleh, techno semua saya tak boleh. Dia kata okey, tapi kita tak kacau kan, tak bising. Saya kata tak bising, okey. Janji kita ada jiran lagi. So kita kena jagalah sebab ada orang sewa kita kan. Betul. Pastikan semua bersih, bilik mandi semua pastikan bersih. Dia kata itu sebelum kita akan pastikan. Lepas tu saya tanya, you ada rasa apa-apa tak bilik rumah tu? I mean, any apa, macam ada orang ada makhluk ke apa? Ana ada rasa ke? Dia tanya, Ana, you ada rasa ke? Saya kata tak adalah, malam memang tak boleh tidur tenteram sebab saya rasa macam ni. Waktu dia orang dalam kumpulan tu pun dia orang ni aneh pun sudah kenal baru dia orang mau cakap, baru masing-masing buka cerita. Dia kata aneh rasa ke? Saya tak ada aneh. You tahu tak, first day kita masuk bilik tu, masa tu abang ada di Pahang, ada program. Kita masuk bilik tu, setiap orang nak satu bilik sebab setiap orang ada girlfriend. Dia orang nak private, nak sembang dengan telefon. Kita tak mau macam duduk dalam kumpulan dalam satu bilik. So kita mau ambil setiap bilik, satu orang satu bilik. Tapi setiap orang kenal. Dia kata setiap orang kenal. Hari pertama masuk, first day masuk, setiap orang kenal. Saya tanyalah, ada nampak apa-apa jembalang ke atau anything? Dia kata hantu ke apa, shadow ke apa? Dia kata tak ada. Tapi boleh rasa ada yang tidur sebelah. Ada yang pegang kaki. Ada sentuhan, semua boleh rasa. Bau pun ada. Saya kata okey, sebelum masuk tu, you orang ada baca ke atau minta izin masuk ke? Mana kita masuk tengok semua kawan-kawan kita lepas daripada family. Ada yang kahwin juga. So tamat lah. So kita mau ada kawan-kawan 5 hari kita enjoy lah. Lagi abang tak ada, kita pula tak ada shooting. So director kata pergi survey. Kita bawa van, kita survey, kita makan minum macam trip lah. Lagi ni Penang ni bukan selalu datang. Saya kata okey, tapi bila kita masuk homestay, kita kena minta izin sebab itu kawasan orang. Betul. Kawasan baik ke tak baik, itu belakang kira. Tapi bila kita masuk satu kawasan, kita kena minta izin. Walaupun kita sewa tu kita bayar tuan rumah, bukan kita tak bayar di alam lain. So dia kata betul kan ada? Saya kata
apa yang kamu sudah rasa tu, yang pengalaman tu memang wujud lah. So sekarang aneh pun kena macam mana? Saya kata okey, maksudnya kawasan ni mungkin ada passage alam lain. Ataupun tuan rumah ni selalunya lah dia nak jaga harta, dia nak jaga, dia mungkin dia ada adat dia sendiri. Mungkin dia akan ada saka dia tinggal dalam. So kita tak tahulah sama ada dia baik ke tak baik. Kadang-kadang dia baik, dia tak kacau, tapi gerak-geri dia ada. So kita rasa, kita pula takut. Macam ular lah, ular dia jalan, dia tak patut, dia tahu kacau apa, tapi tengok ular kita sudah takut. Macam tu lah, gerak-geri itu buat kita gementar, takut. Kalau ini dalam second option, katakanlah kita buat benda yang tak baik, dia tak suka, dia kacau. So yang benda balas tu sama ada kita buat baik, dia buruk. Yang benda alam lain tu dia tak suka. Sama ada kita buat benda yang buruk, alam lain tu dia baik, dia tak suka. Mungkin you bawa ara ke dalam bilik tu, ada ke simpan ara ke, dia kata itulah tindak balas dia mungkin. Ya, saya tanya, dia kata ya ada bang, sebab malam-malam kita minum, kita makan chips semua, so bolehlah enjoy sikit. Saya kata you tahu tak, dalam agama Islam ini, tuan rumah orang Melayu beragama Islam. Dalam agama Islam ni, orang kata berdada dengan ni ara ni najis syaitan. Bila you bawa masuk dalam bilik kawasan dia orang, memang pantang. You minum ke, you kasih cuci ke apa je, dia pantang. Sebab dia sudah bawa barang yang dilarang. Ada tak tuan rumah kata jangan minum arak? Dia kata ada. Dia bagi warning. Dia bagi warning, dia kata you mau minum, minum luar, jangan bawa masuk rumah. Dia kata ini rumah orang Islam. So kita tak biasa rental kepada bukan Islam, tapi sejak you orang datang dari luar lagi buat syuting, so okey lah. Tapi saya pastikan tak ada ke rokok pun luar juga. Dia kata tak boleh rokok dalam. Tak apalah, kita rasa lah bang, tuan rumah ni tak nampak, nanti kita kasih bersih, kasih spray semua. Saya kata tak baik, you sudah janji, jangan mungkin janji. Lepas tu kenapa bang dia kacau kita, kenapa dia tak kacau you? Saya kata saya tak kena kacau, dia hanya melangkah saja, saya boleh rasa. Lepas tu saya advise lah dia orang, lain kali jangan. You sudah janji, dia sudah lagi tuan rumah dah bagi arahan peringatan ke, you sudah janji. So ini maksudnya you yang mengundang, bukan dia main kacau, you yang mengundang. Maksudnya dia memang kacau lah, dia kasih kamu usir atau kasih kamu takut. Sebab you bawa benda yang larang bagi alam dia apa. So dia tanya, sudah beli banyak, sekarang macam mana letak mana? Saya kata okey, you bawa keluar masuk tu, masuk dalam van. You mau pergi, sebab kita ada 5 hari, kita ada pre-production. You nak keluar minum tepi pantai ke? Okey, jangan bawa masuk bilik rumah. Dia kata okey. Waktu kita masuk bilik tu, dia orang clean sendiri, dia orang clean. Dia orang clean, dia orang cuci, dia orang spray semua, dia orang minta maaf. Saya pun saya minta maaf. Waktu saya masuk bilik, sebab kita ada lagi 2 hari nak buat syuting semua. So berbaki lagi so saya masuk bilik tu, saya tak takut. Saya rasa macam ada benda yang tak baik dibuat dengan kawan-kawan kita. So saya tak mau macam benda tu jadi kesan lah. Ya, ada balas dendam ke. So saya minta maaf. Saya kata apa je yang tinggal dalam bilik ni ataupun di kawasan ni, kita hanya tumpang. Betul. Untuk sementara. So kita bukan nak tinggal sini selama-lamanya. Betul. Anything, apa-apa yang tersilap buat, tersilap cakap, tersilap langkah ke apa, kita minta maaf. Okay. Saya katalah budak-budak tu youngsters, yang baru, macam dia orang nak masuk keremajaan. So you tahulah, so bila keremajaan tu, budak-budak remaja tu dia buat kumpulan, mestilah dia tak sembang pasal ekonomi negara ke, dia bukan sembang pasal international issue ke, tak. Dia akan sembang pasal dia sendiri. Iyalah. Enjoy pengalaman dia masing-masing. So you mau tunjuk ajaran dengan ajaran yang lebih lembut. You mau kacau dia macam sentuhan, okey boleh, tapi mintalah jangan
meragut nyawa ke, kemalangan ke. Itu yang kita tak nak tu. Tak nak tu. So bagi pihak dia orang, saya juga minta maaf. Buat sementara ni lagi 2 hari kita akan tinggal. Barang-barang yang dilarang tu saya minta dah keluar. So kasih bersih semua. Juga saya minta maaf sebab tuan rumah dah buat bagi peringatan, tapi dia orang mungkin janji juga. Untuk mungkin janji itu pun saya minta maaf. Okey, dalam 2 hari ni saya akan jaga dia orang. Lepas kita punya tujuan urusan habis, kita pastikan rumah ni bersih balik. Kita akan keluar dengan cara yang baik. Betul. So kita tak nak apa-apa benda-benda yang buruk berlaku kepada tim saya. Sebagai saya salah satu tim ni, saya minta maaf. Dalam 2 malam ni janganlah melangkah saya ke. Kalau ada apa-apa, jauhkan daripada diri saya, sebab saya tak nampak alam ni apa sekalian. So kalau apa-apa benda you letak di kawasan yang saya bilik ni, saya tinggal ni, mungkin saya akan melangkah tertendang ke apa, saya tak nak. So buat sementara ni jauhkan apa-apa benda je daripada saya. Lepas 2 hari ni saya akan keluar dengan cara baik. Then kawasan ni kawasan milik kamu. Saya minta maaf. Abang tahu tak, dah lepas minta izin dengan baca minta ayat, maaf tu semua, 2 hari ni saya tidur lena. Memang cukup tidur lena, fresh. Dia orang pun tak kena kacau. Ya, itulah dia. Bila kita kaitkan dengan adab dan adat. Ya, betul. Kan, di mana-mana pun kita berada, sebenarnya itu yang perlu kita bawa. Kan. Jadi yelah, makhluk halus, jin, kaum bunian, kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi dia orang wujud. Ya, betul. Kan. Mungkin dalam rumah tu dia orang dah ada dulu sebelum kita. Kan. Jadi itulah yang perlu, supaya pemahaman tu ada di antara dua-dua pihak. Betul, satu persetujuan lah kiranya. Jadi itu aman, damai dan harmoni yang kita nak, kan. Ya, itu pengalaman Linkage. Abang pun ada satu pengalaman abang nak kongsikan juga dengan Linkage dan para pendengar ni. Satu kejadian Abang di sekitar tahun 2018. Masa tu Abang menginap, ada urusan di Terengganu, di Ulu Besut, Terengganu. Abang pergi dengan seorang kawan Abang lagi, tumpang kereta dia. Sebab apa, dia yang punya projek lah, ada kerja dekat sana. Dia ambil Abang kat rumah. So kita terus tolak ke Terengganu. Satu petang tu sampai ke sana pun petang dah juga. Kita keluar dalam pukul 2 something macam tu. So petang dah nak maghrib dah senja dah sampai. So di Ulu Besut, dia kawasan tu satu kawasan macam ada chalet lah, tempat tempat keluarga yang nak buat kawasan riadah lah kat situ. Family day ke apa ke semua ada kat situ. Tempat situ memang menarik sebenarnya, Linkage. Tapi masa abang pergi tu memang ramai orang. Sebab ada daripada grup kerajaan yang buat kursus, macam banner semangat apa semua kat situ. Jadi abang dengan kawan-kawan je, kami sewa satu macam kolong. Macam kolong tu ngam untuk 2 orang lah. Kan. Dia ada 2 ke 3 kolong, abang tak ingat masa tu. Tapi abang ambil satu lah, kawan abang yang urus kan. Kebetulan kawan abang, wife dia, isteri dia orang Terengganu, dia orang KL. Jadi dia kata, Abang Wan, abang kena stay seorang-seorang malam ni kat sini. Saya kena balik rumah mertua dia. Kan. Sebab mertua dia call, dah dapat tahu dia ada kat situ. Dia pun tak apa, abang cakap, pergi. Kita jumpa. Mungkin dia balik tengah malam, dia kata. Kalau dia tak balik, abang kena tinggal seorang lah. Jadi abang pun ambil keputusan, tak apa, abang okey je, kan, family. So dekat kawasan tu, dia surau, ada satu surau dekat dia punya chalet tu, tapi tingkat atas. Tingkat atas. Yang perempuan tingkat bawah. Jadi abang fikirkan masa tu Jepam ada sewa dekat situ. Jadi Jepam punya grup ramai. Jadi abang tak nak pergi naik atas. Memang orang ramai kan, keluar masuk. Jadi abang ambil keputusan, ada satu kemah dia orang buat. Dia bukan macam kemah lah, dia bentangkan satu canvas macam tu, kan. Abang buat lah kat situ. Abang sembahyang kat situ malam tu pukul 12 lebih. Abang sembahyang dekat situ malam tu. Habis abang sembahyang, bagi salam apa semua, abang habis doa. Abang belakang, masa abang solat, abang dapat rasakan orang ramai kat situ. Mungkin abang ingat, mungkin Jepam ataupun ada rombongan sekolah masa tu pun ada juga yang menginap dekat
area situ, macam dom lah. Jadi habis abang bagi salam, toleh belakang tak ada siapa pun kat belakang abang. Tapi masa abang solat tu, abang dapat rasa macam ada orang sentuh abang bahu. So macam minta abang jadi imam. Tu adab dalam Islam lah sebenarnya, kan. Jadi abang terus daripada bacaan yang senyap, abang buka suara sikit lah sebagai imam. Kita baca langsungkan solat tu, sembahyang tu macam biasa sampai habis. Abang sambung lagi sunat. Masa sunat 2 rakaat tu lah, abang dapat rasa macam orang memang ramai dalam canvas, yang dia orang pasang canvas kan, dengan tika apa semua situ. Abang sembahyang kat situ lah. Toleh belakang memang tak ada siapa-siapa pun. Yang grup JPAM apa semua yang sekolah tadi, semua ada kat dom, dia orang ada aktiviti, dia orang mungkin ceramah apa semua macam tu lah. Jarak tempat abang sembahyang tu dengan dom tu memang jauh lah juga sebenarnya, kan. Nak dikatakan lebih kurang dalam 200 meter lah jarak dia. Jauh lah juga. Tapi tadi siapa yang sembahyang dengan abang, kan? Kan, tu satu. Habis kat situ, abang pun masuk tidur. Toilet dia berasingan. Dia pasal dalam kolong, toilet dia kena pergi mandi dekat dom yang dia orang sediakan tadi. Sama juga kat situ. Bila abang sembahyang, abang mandi, abang rasa macam ada orang mandi dekat sebelah tempat abang mandi. Tak apa. Habis kat situ, abang masuk dalam kolong tu, abang tidur. Abang kunci lah bilik macam biasa. Tapi masa abang tidur tu, abang dapat rasa macam ada orang kat sebelah abang, kan, sebelah. Lepas tu yang dekat kolong tu, dekat sebelah kepala tu, ada lagi satu, ada cermin tau. Cermin pun sama, rasa macam ada orang dekat cermin tu buka abang punya lansir. Daripada luar tangan boleh tembus cermin, buka lansir. Abang tutup balik. Abang bangun, abang terus keluar, abang cakap dekat dia, macam kita lah cakap, kena beradab lah, kan. Tapi benda tu macam dia macam terperanjat jugalah, kan. Sebab tindak tanduk kita, cara beradab dan cara baik, cakap kan, Assalamualaikum, tahu yang ada kat sini ramai Islam, jadi minta izin lah, kan, saya datang atas urusan kerja, saya nak bermalam kat sini sementara untuk 1 malam saja, kan. Minta tolong jangan ganggulah, kan, pergi main tempat lain. Jadi yang makcik-makcik yang tua-tua ni apa semua ni, tok nenek apa semua yang ada, minta maaf. Saya yang muda ni, saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya nak berehat, badan saya terlalu penat. Saya solat tadi, itu pun saya dapat rasakan sini Islam ramai, kan. Saya tahu semua yang ada dekat sini semua baik-baik. Jadi habis pada budi bicara yang tu, abang masuk boleh tidur dengan senyap, alhamdulillah, sampai pagi. Kan. Jadi itu kesimpulan dia, tindak tanduk kita lah sebenarnya dengan alam lain macam mana, kan. Itu macam yang Ringkih cerita tadi tu, satu pengalaman yang menarik lah sebenarnya. So inilah dia informasi yang bermanfaat untuk abang kongsikan dengan bersama Ringkih kepada anda semua di luar sana berkaitan dengan homestay. Sehingga kita berjumpa lagi di lain episod dengan bahan yang lebih padu dan mantap di samping informasi yang berguna untuk anda. Sekian saja daripada saya, Rizalwan Ramli, Abang Wan, di dalam Cerita Hantu Seram Syok Podcast. Wassalamualaikum. Bye.